kita, supaya kita keluar daripada perut kita itu adalah najis-najis dan sebagainya para jemaah. Seperti itulah Nabi lakukan sebelum mandi sunat. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kamar mandi Nabi, masuk ke dalam kamar mandi Nabi, dan kemudian Nabi mandi sunat ihram. Sebagaimana orang yang menguruskan jenazah kita suatu hari nanti para jemaah akan menguruskan dengan mandi jasad kita setelah sahaja kematian dari kita. Dan kemudian Nabi keluar daripada kamar mandi, keluar daripada bilik air Nabi. Kemudian Nabi didatangi oleh Sayyidatina Aisyah. Sebagaimana suatu hari nanti orang yang menguruskan jenazah kita para jemaah, apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan sapu wangi-wangian di tubuh kita, betul? Pada jasad kita, betul tak? Dengan wangian dipanggil sebagai keminyan, ataupun juga dipanggil sebagai kapubarus, betul? Untuk mewangikan jasad kita sebelum kita dimakamkan. Dan kemudian bila mana Nabi SAW sudah selesai disapu wangi-wangian oleh Sayyidatina Aisyah, kemudian selesai wangi-wangian di saat ketika orang menguruskan jenazah kita, kemudian Nabi SAW terus menyarung 2 helai kain putih yang berada di tubuh kita pada hari ini, sebagaimana di saat ketika Rasulullah memakai kain ihram disarung oleh Nabi SAW dengan menggunakan 2 helai kain putih ini, sebagaimana orang yang menguruskan jenazah jasad kita nanti pada jemaah setelah sahaja kematian kita, seperti membalutkan dengan 3 helai kain putih yang dinamakan sebagai kain kafan. Seterusnya Nabi SAW melakukan solat sunat ihram selepas memakai kain ihram. Sebagaimana kita juga suatu hari nanti akan disolatkan jenazah kita, akan disolatkan jenazah kita bagi orang yang menguruskan jenazah kita, akan disolatkan diri kita. Dan sebagaimana kita melakukan solat sunat ihram pada hari ini pada jemaah, selepas itu kita akan dibawa sebagaimana perjalanan kita, sebagaimana perjalanan Nabi SAW nak bergerak menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah nanti. Dan kemudian seperti itulah juga pada hari ini para jemaah akan dibawa menuju ke liang lahat, sebagaimana kita pada hari ini orang membawa kenderaannya, membawa keranda juga untuk kita bergerak menuju ke liang lahat ini para jemaah. Itulah ihram yang sebenarnya, bukan sekadar kita mengetahui kita semua darjat kita adalah sama di hadapan Allah, itu sememang. Tapi hikmah daripada ibadah umrah ataupun ihram itu sendiri adalah sebagaimana sebuah kematian diri kita pada hari ini. Pada hari ini para jemaah semua boleh dikatakan ada berada di dalam sebuah keran yang telah dibawa oleh orang yang menguruskan jenazah kita pada hari ini para jemaah suatu hari nanti. Seperti itulah kita pada hari ini, umrah itu adalah mengingatkan, hikmahnya adalah mengingatkan kita kepada sebuah kematian diri kita. Maknanya pada hari ini para jemaah kita sedang menghadapi sebuah kematian diri kita. Jemaah tidur kan? Jemaah ada yang tidur? Mengingati sebuah kematian diri kita pada hari ini para jemaah. Maka perlu sedar bahawa para jemaah, ingatlah kita ini adalah kehidupan kita ini bukanlah kehidupan yang selama-lamanya. Dan kemudian kehidupan kita tidak kira muda atau tua para jemaah. Betul tak sekarang ni? Muda atau tua para jemaah tidak kira. Umur para jemaah semua 21 lah. Umur para adik-adik para jemaah semua adalah umur 16 tahun, 15 tahun dan sebagainya sekalipun. Umur 74 tahun sekalipun. Kalau Allah nak kata panjang umur kamu, panjang umur lah. Kalau Allah nak kata tarik umur kamu pada saat ketika umur 21. Sebab itu saya katakan para jemaah, umur ini tidak ada. Kematian ini bukan mengenal umur. Bahawa kalau kita nak cakap selangkah kita ke depan kita mati, Allah nak tarik nyawa, betul tak? Boleh saja Allah tarik nyawa. Bayangkan, inilah sebuah perjalanan, sebuah kematian diri kita. Itulah sebuah ihram kita sendiri para jemaah. Maka jagalah ibadah umrah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buanglah segala ego kita para jemaah. Buanglah segala ego kita ataupun rasa sombong kita kepada Allah. Buanglah rasa sombong kita kepada manusia, bahawa kita ini kita jangan pernah berbicara tentang orang lain. Kita terus saja dengan kehidupan kita membuat segala kebaikan apa yang Allah bilang, apa yang kita mahu lakukan di dalam dunia. Sebab Allah hitung segala apa yang kita cakap dekat mulut kita, betul tak? Allah hitung segala-galanya kepada semua. Pada hari ini jagalah ihram ini dengan sebaik mungkin, bahawa pengertian bahawa pertama adalah kita tidak ada apa-apa perbezaan di dalam kehidupan kita. Bahawa kita berada hari ini adalah seorang manusia yang di hadapan Allah itu adalah sama. Dan kemudian yang kedua adalah kita berada di hadapan Allah, kita berada pada hari ini sebagaimana hikmah bagi seseorang mengetahui bahawa inilah sebuah kematian kita, yang seperti kita berada di dalam
sebuah keranda, berada di dalam sebuah keranda untuk dimasuk ke dalam yang lahat para jemaah. Inilah kita, supaya kita merasakan bahawa kita berada di dalam sebuah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah umrah para jemaah semua pada hari ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Maknanya kata apa yang Allah katakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji wal umrata lillah. Umrah ingat kerana Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan bahawa wajib bagi seseorang untuk melakukan ibadah bukan sekadar haji, akan tetapi ibadah umrah itu sendiri wajib dalam kehidupannya sekali, sebab melalui kemampuan dia pada jemaah. Dan Nabi mengatakan umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Sesungguhnya ibadah umrah yang pertama dan kemudian umrah yang seterusnya adalah penghapusan bagi dosa kita. Maknanya kita melakukan ibadah umrah yang pertama, kemudian ibadah umrah yang seterusnya dan seterusnya adalah penghapusan bagi dosa kita pada jemaah. Maknanya berkali-kali kita melakukan ibadah umrah, maknanya adalah penghapusan dosa kita, dosa sesama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dosa sesama manusia para jemaah. Buatlah segala kebaikan apa yang para jemaah semua boleh lakukan di saat ketika para jemaah semua berada di dalam tanah suci. Jadi insya-Allah para jemaah jaga ihram para jemaah, jaga apa yang para jemaah semua boleh jaga di dalam keadaan para jemaah semua berada sekarang pada jemaah. Mengingat hikmah ini adalah hikmah sebuah kebaikan yang kita akan melakukan perjalanan kita terus menempuh Baitul Mukarramah dalam melakukan ibadah umrah. Jadi insya-Allah di dalam perjalanan ini adalah sebagaimana Nabi SAW, bagaimana Rasulullah ini pernah didatangi, bagaimana Rasulullah bergerak pada 6 Hijrah, bagaimana Rasulullah telah seperti diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ketika Rasulullah 6 Hijrah. Bila mana Nabi SAW dah berhijrah dekat kota Madinatul Munawwarah lebih kurang 6 tahun, 5 tahun lebih ataupun 6 tahun. Bila mana masuk 6 Hijrah, Allah Subhanahu wa taala memberikan orang kata mimpi kepada Nabi, suatu mimpi kepada Nabi, supaya Nabi dapat melakukan ibadah umrah sedang bertawaf di hadapan Kaabah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain lebih kurang dalam 1400 orang sahabat. Nabi mimpi dan kemudian bertawaf di hadapan Kaabah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Bila Nabi tersedar daripada mimpi Nabi, bayangkan lebih kurang 6 tahun lah, lebih kurang 6 tahun Nabi tak dapat masuk ke Baitul Mukarramah. Bila Nabi SAW berada dapatnya mimpi, Nabi terjatuh daripada tidur. Kemudian Rasulullah terus pergi menuju ke rumah-rumah teman-teman ataupun sahabat-sahabatnya. Apa yang Nabi katakan? Wahai sahabatku, malam tadi aku bermimpi sesungguhnya di dalam mimpi itu datangnya mimpi sebuah yang mana kita sedang berada di hadapan Kaabah untuk bertawaf di hadapan Kaabah. Kamu semua ada wahai sahabat. Maknanya bila mana Nabi SAW mengatakan seperti ini, Nabi suruh sahabat-sahabat bersiap. Sahabat-sahabat ni gembiralah para jemaah. Sebab apa? Dah lama 6 tahun lebih kurang tak dapat pergi ke Baitul Mukarramah para jemaah. Tapi bila Allah berikan mimpi itu kepada Nabi SAW, Nabi terus bagi tahu sahabat bergembira. Sebab apa 6 tahun? Dah lah lama tak jumpa dengan anak-anak mereka, isteri mereka yang mereka tinggalkan lebih kurang 6 tahun. Akhirnya Allah berikan mimpi itu kepada Nabi SAW. Bila mana Rasulullah memberitahu kepada sahabat, dan kemudian pada detik itulah Rasulullah bersiap-siap, dan kemudian sahabat-sahabat juga bersiap. Dan kemudian mereka meneruskan perjalanan. Bagaimana mereka meneruskan perjalanan daripada Madinatul Munawwarah? Mereka bersiap dalam keadaan berihram. Kemudian Rasulullah bergerak menuju ke Bir Ali, bermekak di atas tunggangnya Nabi. Dan barulah Rasulullah bergerak menuju ke kota Madinatul Munawwarah setelah Rasulullah bermekak di kawasan Bir Ali. Jadi mereka ini datang dalam keadaan apa para jemaah? Dalam keadaan mereka berihram untuk pergi melakukan ibadah umrah daripada kota Madinatul Munawwarah. Bila dah sampai, bila dah dalam perjalanan lebih kurang dalam 9 hari perjalanan Nabi bersama dengan sahabat, sampailah Nabi dekat kawasan orang kata dinamakan sebagai Hudaybiyah para jemaah. Di Hudaybiyah itulah orang-orang musyrikin. Sememangnya Abu Sufyan telah mengarahkan orang-orang musyrikin supaya menahan Islam atau rombongan Islam yang datang daripada kota Madinatul Munawwarah. Tahan Muhammad, jangan bagi Muhammad masuk ke dalam kota Madinah. Jangan bagi Muhammad masuk ke dalam kota Madinah. Sebab apa? Mereka ni awal-awal lagi
menahan orang-orang Islam di kawasan Hudaybiyah. Sebab apa? Mereka takut sekiranya terjadinya sebuah peperangan, pasti mereka akan kalah para jemaah. Seperti yang saya pernah katakan kepada para jemaah, 3 tahun tiga peperangan yang terjadi di saat ketika Rasulullah berada di kota Madinatul Munawwarah, semua Islam menang. Tidak ada Islam kalah. Jadi musyrikin ini lebih baik mengatakan jangan tahan mereka dekat kawasan Hudaybiyah. Hampir nak masuk kota Mekah dah. Memang nak masuk sepadan bodoh kota Mekahul Mukarramah. Bagaimana Nabi SAW bertahan? Sememangnya memang Nabi tak nak pun untuk apa orang kata, tak nak berperang pun, tak nak perang. Sebab apa? Nabi dah katakan kepada sahabat jangan bawa alatan-alatan peperangan pun. Hanya cukup bawa sekadar orang kata barang yang bersarung. Untuk apa? Sekiranya di dalam perjalanan nanti ada binatang-binatang yang buas macam serigala dan sebagainya dikurung-kurung di dalam perjalanan mereka itu, mereka boleh bunuh lah serigala tu, bukan untuk berperang. Sebab itulah Nabi katakan bahawa jangan bawa apa-apa. Jadi Islam ini memang datang bukan untuk berperang, tapi orang-orang musyrikin bimbang. Kalau masuk datang ke kota Madinatul Mukarramah, mereka berfikir bahawa Islam tidak berperang dengan musyrikin. Sebenarnya memang bukan untuk berperang, tapi hanya untuk melakukan ibadah umrah sahaja. Sebab itulah tertahannya Nabi SAW di kawasan Hudaybiyah. Bila mana Nabi sampai di kawasan Hudaybiyah, Rasulullah berbincang. Rasulullah menghantarkan, masing-masing menghantarkan utusan para jemaah. Masing-masing menghantarkan utusan. Islam menghantarkan utusan, orang musyrikin menghantarkan utusan, orang Islam hantar utusan lagi. Masih lagi tidak boleh dapat masuk ke dalam kota Makkahul Mukarramah dalam melakukan ibadah umrah. Orang musyrikin hantar lagi, masih lagi tidak boleh. Orang Islam hantar lagi, tak boleh juga. Akhirnya orang musyrikin menghantarkan seorang, Abu Sufyan menghantarkan seorang utusan yang namanya adalah, orang kata adalah Suhail bin Amr. Bila Nabi SAW berada dekat situ lama pada jemaah, lama dekat situ, Rasulullah tersenyum saja melihat Suhail datang kepada rombongan Islam. Dan pada ketika itu apa yang Umar katakan, wahai Rasulullah, kenapa kamu boleh senyum saja wahai Rasulullah, sedangkan kita ni dah berada dekat sini dah lama dah wahai Rasulullah. Perjalanan kita daripada Madinatul Munawwarah bergerak menuju kota Mekah dah lebih kurang hampir 10 hari. Takkan kamu boleh senyum saja wahai Rasulullah? Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya sekiranya kamu fahami maksud daripada Suhail itu, barulah kamu juga akan tersenyum seperti aku wahai Umar. Apa yang maksudnya? Suhail itu adalah dipermudahkan. InsyaAllah urusan kita pada hari ini akan dipermudahkan wahai Umar. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam kota Mekah. Kemudian bila sampai Suhail bin Amr di hadapan Nabi SAW, terus saja apa yang dikatakan, tak bawa apa-apa pun. Tapi Suhail bin Amr ni bawa satu kertas, yang mana satu kertas ini dibawa daripada Abu Sufyan, berikan kepada Nabi. Nabi baca, yang mana mana perkara-perkara itu adalah hasil daripada apa yang telah dibincangkan oleh orang musyrikin untuk diberikan. Yang dinamakan sebagai sebuah perjanjian lah orang kata. Dibawa sebuah perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian apa? Perjanjian Hudaybiyah. Yang mana Rasulullah baca yang pertama apa? Genjatan senjata lebih kurang berapa tahun? 10 tahun. Maknanya mereka tidak akan berperang lah lagi selepas ini. Kemudian yang kedua, Islam tak dapat masuk, tidak boleh masuk pada tahun itu, tapi hanya boleh pada tahun hadapan. Tapi bila termasuk tahun hadapan, hanya 3 hari saja boleh masuk. Maknanya Islam tak dapat masuk ke dalam kota Makkahul Mukarramah pada tahun itu. Dan kemudian orang Islam selepas tahun itu, orang Islam yang masuk ke kota Makkahul Mukarramah daripada Madinatul Munawwarah, orang Islam yang di bawah umur, tidak boleh dipulangkan kembali ke kota Madinatul Munawwarah. Orang musyrikin yang datang daripada kota Mekah bergerak menuju ke mana? Bergerak menuju ke kota Madinatul Munawwarah, perlu dipulangkan kembali selepas tahun itu ke dalam kota Mekah. Kemudian akhir sekali mereka boleh melakukan persefahaman ataupun perjanjian. Umar dimarah kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kamu terima perjanjian ini, sedangkan perjanjian ini adalah berat sebelah wahai Rasulullah. Jelas-jelas berat sebelah, kenapa kamu boleh terima? Kemudian Nabi SAW katakan kepada Umar, wahai Umar, tenang saja. Sesungguhnya dengan hasil perjanjian ini, sesungguhnya banyak hikmah yang akan terjadi selepas ini, wahai Umar. Umar tenanglah sikit.
Jadi Islam, mana kata Islam ni orang kata apa? Tak boleh masuk lah, betul tak? Tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah Mukarramah pada tahun itu. Sebab apa? Dalam perjanjian dia katakan Islam tak boleh masuk ke dalam tu, tapi boleh masuk pada tahun hadapan untuk menunaikan ibadah umrah, tapi hanya 3 hari. Jadi Islam ni datang daripada, orang kata daripada mana? Daripada Madinah. Dalam keadaan semua berihram kan? Semua berihram. Maknanya kata macam mana aku nak melepaskan diri daripada ihram, sedangkan kami ni semua datang daripada kota Madinah sudah berniat untuk mengakukan ihram, tapi tak dapat masuk Mekah. Kemudian bagaimana umrah aku, ataupun bagaimanakah keadaan umrah aku ini? Kemudian apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kan turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah, mengatakan bahawa bayarlah daripada sembelihan kamu, iaitu apa? Daripada darah seekor binatang, dan kemudian cukurlah kepada kamu wahai Muhammad. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seperti arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak membuatkan mereka keluar daripada ihram, sebab tak boleh buat umrah pada tahun ini. Kemudian pada detik itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, kita tak dapat buat umrah ni sebab orang musyrikin tahan kita, tak dapat lagi kita masuk. Mana kata kita perlu menyembelih setiap daripada tunggangan yang kita bawa daripada kota Mekah Mukarramah. Kita perlu sembelih. Sebab apa? Kita nak keluar daripada ihram, nak bayar, orang kata sebagai denda. Dam itu adalah darah, daripada darah tunggangan ataupun darah apa yang mereka bawa daripada darah binatang. Sebab itu Allah arahan daripada Allah. Kemudian cukurlah rambut kamu semua, itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana sahabat dengar apa yang Nabi katakan, pada detik itu sahabat ni tak nak dengar apa cakap Nabi. Sahabat tak nak dengar lah apa yang sahabat lain mengatakan. Sahabat lain kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, takkan kamu nak sembelih tunggangan? Takkan kita nak balik ke kota Madinah dalam keadaan berjalan kaki, wahai Rasulullah? Sedangkan kita datang dalam keadaan yang sungguh lama, kita balik dalam keadaan mungkin melebihi apa yang kita datang. Sebab apa? Tidak ada tunggangan. Kita dah lama dekat sini, dekat border ni wahai Rasulullah, dekat Hudaybiyah ni, tapi kita tak dapat masuk. Nabi tak nak lakukan sembelih tunggangan kami, wahai Rasulullah. Kemudian bila Nabi dah katakan seperti itu, bila sahabat dah kata seperti itu, Nabi sedih. Sehingga kan Nabi sedih, masuk balik kemah Nabi. Kemah Nabi bersama dengan isteri Nabi, namanya adalah Ummu Salam. Bila Nabi masuk, keadaan muka Nabi itu sedih. Sehingga kan Ummu Salamah ini bertanya kepada Nabi, bertanya kepada suaminya lah, wahai Rasulullah, kenapa kamu dalam muka kamu dalam keadaan syukur ni, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi jawab, sahabat-sahabat tak nak ikut cakap aku, tak nak ikut cakap aku. Kemudian Nabi, sebab apa? Ummu Salamah berkata, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengarahkan aku ini ataupun sebahagian semua daripada kita untuk menyembelih bawang itu tunggangan, dan kemudian mencukur daripada rambut. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah, kamu pergi tengah itu wahai Rasulullah, kamu keluar, kamu pergi dekat tengah-tengah tu, cuba kamu buat dulu, cuba abang buat dulu, orang kata. Sebab dia kata dengan suami dia kan, cuba kamu pergi tengah-tengah, kamu cukur rambut kamu, dan kemudian kamu sembelih binatang tunggangan yang kamu bawa daripada kota Madinah, dan kemudian kamu cukur rambut kamu wahai Rasulullah. Bagaimana Nabi SAW dengar cakap suami, isterinya, keluarlah Rasulullah daripada rumahnya, daripada kemah tu, kemudian pergi ke tengah-tengah yang di mana ada sahabat-sahabat. Kemudian Rasulullah bawa tunggangan Nabi. Bila bawa tunggangan Nabi, Nabi terus menyembelih daripada tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi duduk, dan kemudian Nabi cukur sendiri rambut Nabi, nak katakan keluar daripada ihram para jemaah, yang dipanggil sebagai bertahallul pada hari ini. Sebab apa? Itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Nabi buat perkara yang isterinya suruh, Nabi buat apa yang Allah telah katakan, sembelih tunggangan, cukur rambut kamu. Bila mana Nabi dah buat, semua sahabat-sahabat, bila mana Nabi dah buat, semua sahabat-sahabat yang kata tak nak tadi, semua ikut. Sebab itulah semuanya mereka sahabat ni sangat-sangat manja dengan dia, sehingga kan perkara itu nak tunggu Nabi buat dulu. Bila Nabi buat sembelih tunggangan, cukur rambut, barulah sahabat-sahabat yang lain nak buat apa yang Nabi buat. Jadi itulah kalau kita nak tengok pada hari ini para jemaah. Sebab itulah pada hari ini muzakarah tabung haji yang kata mengeluarkan fatwa supaya ada niat-niat ini para jemaah, niat-niat bersyarat dan sebagainya. Contohlah, saya ambil wanita lah seorang, tak kisahlah siapa-siapa pun,
pergi selesai daripada Madinah, bergerak berazam, melakukan seperti berniat seperti biasa saja, sebagaimana orang kata niatnya adalah apa? Seperti niat lelaki tadi, betul? Niat jemaah lelaki. Kemudian bila sampai di kota Mekah, tiba-tiba pula datang keuzuran bagi dia. Agak-agak dia nak buat apa? Boleh saja ditunggu dia berada di dalam ihram. Boleh saja ditunggu berada di dalam ihram sehingga 7 hari berada dekat kota Mekah Mukarramah. Tapi bila mana tak dapat melakukan ibadah umrah sepanjang 7 hari itu, bila mana nak keluar, dia perlu sembelih seekor kambing. Tapi sebab mana? Sekiranya bagaimana kita lihat bagaimana niat bagi seorang wanita tadi, jika aku terhalang oleh halangan syarak, maka ketika itu aku bertahallul. Ayat itu adalah, niat itu adalah sungguh jelas untuk jemaah. Bila mana para jemaah yang datang di dalam, bukan ada dalam keuzuran, bukan dalam keuzuran, sampai dekat kota Mekah, jika datang haid sekalipun, dia cukup sekadar mengguntingkan rambutnya sahaja. Cukup sekadar itu, tidak perlu membayar dam, cukup sekadar keluar daripada ihram. Itulah sebab adanya perbincangan dengan tamu haji ataupun muzakarah tamu haji menghasilkan niat itu. Sama juga orang-orang yang berada di dalam haid pada hari ini, bila mana berniat ni seperti ini, jika haid aku berpanjangan setibanya aku sampai dekat kota Mekah, bila dekat kota Mekah ada haid lagi ataupun keuzuran baginya, dia boleh keluar saja daripada ihram dengan mengguntingkan rambutnya. Bila cecak saja kota Mekah, dia dah boleh gunting rambut dia, sekiranya masih ada keuzuran baginya. Jelas perkara ini para jemaah semua perlu ambil tahu. Takut ada yang keliru nanti, dan kemudian mengenai sengaja ataupun tidak sengaja, tambah-tambah lagi berada di dalam, orang kata sengaja ataupun tidak sengaja di dalam ihram itu para jemaah. Antaranya salah satu 13 batang larang ihram tu ada ayat sengaja ataupun tidak sengaja bagi rambut itu. Ini adalah perkara-perkara yang sangat-sangat penting. Sebab dam-dam ini ada pilihannya. Bukan semua terus bila cabut satu rambut terus ada, terus bayar kambing. Jenuh manusia, betul tak? Jenuh kita. Harga kambing bukan murah, 400 jadi pada jemaah bukanlah cabut satu rambut kita perlu bayar dam kambing terus. Sekiranya jemaah kena dengar perkara ini baik-baik. Sekiranya sehelai rambut, 2 helai rambut, sehinggalah memasuki 3 helai rambut, dia bukan dipanggil dam lagi para jemaah, tapi dipanggil apa? Dipanggil sebagai fidyah. Fidyah ni apa? Fidyah ni hanya cukup sekadar bayar damnya aja, ataupun fidyahnya adalah satu helai itu bersamaan dengan berapa? 1 cupak nasi. Kalau 1 cupak nasi adalah lebih kurang dalam 5 rial dekat 1 cupak nasi pula, 1 cupak beras. Satu helai itu bersamaan dengan lebih kurang 5 rial. Kalau 3 helai 15 rial lah. Melainkan seseorang itu sekiranya rambutnya, gugurnya ataupun kita nampak rambut itu lebih kurang apa? Melebihi 3 helai. Melebihi 3 helai sudah dipanggil sebagai dam. Okey, faham Melebihi tak kisahlah 10 helai rambut kamu ke. Sebab rambut ini adalah sengaja ataupun tidak sengaja. Apa-apa tolong maklumkan kepada saya. Takut pada jemaah semua apa-apa yang perlu pada jemaah semua faham. Dan seterusnya, ini dah sekiranya melebihi ataupun melanggar ihram ataupun pantang larang ihram yang lain para jemaah, para jemaah semua perlu membayar dam. Dam tu bukanlah terusnya kambing. Sememangnya dam dikatakan dipanggil sebagai takhir dan takdir, bahawa dam ini pilihan. Yang pertama adalah apa? Sememangnya memang adalah sembelih seekor kambing. Jika sekiranya tidak mampu, yang seterusnya ataupun boleh memilih yang kedua. Yang kedua apa para jemaah? Berpuasa 3 hari di kota Mekah Mukarramah. Berpuasa 3 hari. Dan kemudian sekiranya tak mampu juga berpuasa, agak-agak letih, berpuasa letih bukan puasa, panas ni, tak larat nak berpuasa dan sebagainya. Pilihan yang ketiga adalah apa? Membayar dam itu sebanyak 6 orang fakir miskin bersamaan. Seorang itu adalah 2 cupak, bersamaan dengan 2 cupak beras bersamaan. Maknanya seorang itu kepada 6 orang, maknanya seorang adalah 10 rial. 2 cupak 1 cupak adalah 5 rial, 2 cupak adalah berapa? 10 rial. Maknanya kepada 6 orang, maksudnya 60 rial lah. Jelas kan? Supaya pada jemaah semua bukannya ustaz kambing ke? Kalau semuanya kambing, aduh, apa lagi pada jemaah nak, apa agak-agak ni jemaah nak makan dekat sana. Okay, insyaAllah pada jemaah. Jadi jagalah supaya
Saya harap para jemaah semua tidak ada yang membantah. Bila dah selesai ibadah umrah, jangan tanyakan kepada saya lagi, Ustaz, saya ni dan saya ni. Yakin saja dengan ibadah umrah para jemaah. Yakin saja, benda ni kena yakin dah para jemaah. Kalau para jemaah tak yakin, was-was lagi, masa itulah para jemaah semua kena tanyakan kepada saya. Sekiranya ada was-was, Ustaz tadi ada ni lah, Ustaz tadi ada ni lah. Kalau rambut mungkinlah iya, rambut mungkinlah iya, ajar punya. Tapi bila melanggarkan sesuatu, tolong tanyakan kepada saya supaya kita takut. Kita balik nanti dalam keadaan kita membawa dosa-dosa di dalam ihram itu para jemaah. Tolong jaga ihram ini sebaik mungkin. Saya tak nak para jemaah semua melanggar pantang-pantang larang ihram ini. Sebab apa? Pantang-pantang larang ihram ini seperti yang saya katakan tadi akan mencacat celakan ihram para jemaah, mengurangkan sedikit daripada ibadah umrah para jemaah, mengurangkan sedikit daripada ibadah ihram itu sendiri para jemaah. Jelas para jemaah? InsyaAllah para jemaah. Jadi sebagaimana Nabi SAW di saat ketika Rasulullah selesai selesai melafazkan miqat ataupun melafazkan niat Nabi pada saat ketika 6 hijrah. Bila mana Nabi SAW melafazkan niat umrah Nabi, bila Nabi di dalam perjalanan Nabi senantiasa mensunatkan afdallah bagi seseorang di dalam perjalanan mereka untuk apa? Mengalirkan apa? Talbiyah. Bagaimana talbiyah? Maka syarif kalau kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian barulah kita baru talbiyah. Insya-Allah boleh kita sama-sama kan? Insya-Allah. Allahul Azim Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم